Right, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekarang saya share slide saya. Semua boleh nampak harapnya. Okay. Apa yang saya akan ajar ini daripada awal. Daripada awal untuk kita miliki satu website sendiri. Ini adalah platform WordPress yang saya akan ajar ni adalah platform WordPress lah. Yang mungkin tuan-tuan dah biasa dengar sebelum ni Wix and Weebly and Blogspot. Yang ni berbeza daripada yang percuma tu. Sebab apa WordPress.org ni adalah satu CMS yang digunakan worldwide lah. Pesaing utama CMS WordPress ni adalah Joomla. Namun sejak kebelakangan ni beberapa tahun ini populariti WordPress mengatasi Joomla dan banyak company-company besar membangunkan website mereka menggunakan WordPress disebabkan oleh rich content. WordPress ni adalah open source open source CMS di mana kita boleh gunakan WordPress ni secara percuma, boleh install secara percuma dan setiap masa dibangunkan oleh tim yang membangunkan WordPress ni sentiasa upgrade. So kita dapat gunakan satu sistem CMS yang upgraded lah. Dan kita lihat semakin dari hari ke hari memang semakin mudah, semakin user friendly lah. Saya akan cuba mengurangkan kesukaran untuk anda faham secara teknikalnya. Dan saya akan elakkan coding-coding. Saya akan terus mengajar menggunakan just klik-klik je. Macam kalau yang biasa dengan Blogspot dan sebagainya. Okay, sebelum saya teruskan, sekiranya sepanjang saya berbicara ni ada tak faham ataupun terlalu laju ataupun terlalu teknikal, terus tanya saya dan boleh tanya di chat lah. Di chat ataupun angkat tangan lah nak tanya. Apa yang kita perlukan untuk buat website melalui WordPress.org ni adalah kita perlukan domain dan kita perlukan server. Ini adalah bezanya yang mana ramai yang keliru. Keliru dari segi WordPress.com dan WordPress.org. WordPress.com kita boleh guna secara percuma. Namun dia limited lah. Limited resources. Tak boleh install plugin. Storage pun terhad dan dia ada iklan dalam kita punya website tu. Ingat aku curi mana? Dan WordPress.org adalah 100% full customized. Apa saja yang kita nak buat, dari landing page, e-commerce page, apa sajalah, application page, semua kita boleh customize di WordPress.org. Kita boleh install seberapa banyak plugin yang kita nak, berapa besar kapasiti storage kita bergantung kepada web hosting yang kita sewa ataupun yang kita miliki. Boleh kita run ataupun kita boleh off, kita boleh tutup, kita boleh buka, kita boleh publish, boleh tak nak publish. Dan semua kontrol atas diri kita lah. Okay, dua benda yang kita perlu ialah hosting dan juga domain. Hosting dan juga domain. Hosting ni dia quite technical sikit. Jadi untuk mengurangkan kesukaran tu, kita sewa je server yang mana di server tu dah siap-siap ada
semua elemen yang ada kat dalam gambar yang dalam slide saya ni, iaitu ada function email, function dia ada software, contoh software cPanel untuk kita letak file management, database, server dan kita boleh buat backup. Dan domain adalah nama untuk website kita. Contoh syamhasan.com, polymelaka.edu.my, itu domain. kedaisaya.my, kedaisaya.com.my. Popularity domain ni .com lah. .com ramai yang guna dan dia murah, lebih murah daripada selainnya berbanding .co, .net, .biz kan. Okay. Ini proses perjalanan website kita. Visitor datang melalui ke website kita melalui internet. Internet capaikan kepada register yang handle kita punya domain name tadi. DNS yang handle server kita melalui hosting server, dan kembali kepada visitor untuk lihat apa yang ada pada website kita. Ini adalah provider hosting provider yang ada di Malaysia. Saya bukan nak tunjuk yang mana bagus, yang mana tak bagus. Cuma saya nak tunjuk pilihan lah. Maksudnya kita boleh buat perbandingan lah, bergantung kepada spek yang kita nak. Jangan kita, tipnya bila kita nak pilih server kalau kita sekadar untuk ada satu website untuk diri kita sendiri ataupun perniagaan kita, tak perlu nak ambil satu website yang terlalu besar dia punya capacity hard disk dia. Tak perlu. Satu website ni biasanya pakai 1 gig, 2 gig pun dah cukup dah. Ini provider international yang tadi Malaysia punya. International Ini gambaran harga domain yang saya kata ini yang acceptable lah, yang moderate punya cost lah. Ini share hosting saya tunjuk ni share hosting. Kalau VPS, virtual private server, dia agak mahal lah, VPS ni kalau share hosting ni dia ada maksudnya setiap resources yang ada kat server tu dikongsi oleh ramai orang. Untuk satu-satu masa tu kemungkinan kita tidak dapat mencapai resources yang sepenuhnya. Sebab apa? Kita share. Okay, Namun untuk kita satu website kita saya rasa memadai lah dengan kos ini. Ini harga setahun. Kalau VPS harga ni sebenarnya untuk sebulan je biasanya. 400 tu sebulan je kalau VPS. Dia agak mahal lah. Namun VPS ni dia full resources. Yang tu kita bincang pada level-level yang lebih tinggi lah. Pada asasnya cukup sekadar yang ni lah. Ini international punya harga $4.9. Ini adalah di mana kita boleh dapatkan domain name. Okey. Di syarikat hosting ini, semua syarikat web hosting provider ni, company server ni, semuanya juga memberi sewa server dan juga menjual, menguruskan penjualan domain. Semua ada. Kalau A2 ni pun dia ada web hosting dan kita boleh juga beli domain name di company dia. Namun pada saya mengasingkan server, saya sewa company lain, domain saya beli kat tempat lain. Ini sebabnya adalah bila saya cari nak pilih satu server tu, saya nak tengok spek yang saya nak. Saya nak tengok spek yang saya nak. Sometimes spek yang saya nak tu tak ada kat company only domain ni. Tapi saya nak guna nama melalui only domain sebab dia punya user friendly, dia punya management domain. Nanti saya tunjuk macam mana dia punya dashboard dia. Senang untuk saya menguruskan domain-domain saya yang ada beberapa domain tu. Okay. Kat sini kita boleh search domain apa yang kita nak.
dan dia akan listkan. Sekiranya domain tu dah digunakan, so kita dah tak boleh pilih lah. Di dunia ni, satu dunia ni hanya satu domain je. Tidak boleh ada dua domain yang sama. Tak boleh ada dua domain yang sama. Okay, ini adalah ni paparan kepada hosting kita. Setelah kita sewa hosting, dia akan bagi satu control panel lah, control panel. Saya suka guna cPanel sebab familiar. Yang lain saya tak familiar. Tunjuk cara praktikalnya dashboard cPanel kita. Saya ada satu server di A2 hosting. Okay, ini adalah website company ni. Ini harga dia. Okay, ini adalah cPanel. Dashboard cPanel. Yang dah diinstal semua software-software yang diperlukan untuk kita menguruskan website kita. Kalau kita sewa VPS, sometimes VPS kita boleh pilih nak yang dah manage ataupun yang kosong. Maksudnya kita sendiri nak install semua elemen ni. So teknikal sikit lah. Namun untuk mengelakkan teknikal tu, kita sewa yang dah siap diinstall. Okay. Perkara pertama, bila kita dah sewa, ada yang nak bertanya saya ke? Sekejap saya tengok setting. Adakah website hosting ni membenarkan kita letak button untuk klik dan jana duit? Website hosting ini maksudnya, kalau untuk website kita boleh letak apa saja button yang kita nak. Apa saja saya menjawab ke soalan? Saya tak faham maksud butang apa tu. Kalau butang untuk e-commerce, butang untuk kedai, buy now dan sebagainya, di website kita tak ada masalah. Kita boleh letak apa saja butang. Okay, sebelum saya teruskan untuk install website di server kita, sebab bila kita sewa server, web hosting hanya bagi macam ni. Ni paparan. Dia tak installkan kita. So kita kena installkan installkan WordPress kita di server kita, di website kita. Okay. Sebelum tu saya tunjuk contoh website-website yang ada lah. Pertama saya tunjuk website saya, syamhasan.com. Okay. Okay, ini paparan website saya. Website saya ni saya fokus susun atur dia adalah untuk mobile. Jadi kalau buka di mobile, dia straight je, terus je. Kalau buka di dashboard, beginilah. Dashboard pula, desktop. Okay, kat atas ni, kat atas menu, kat atas ni kita panggil menu, main menu. Kat atas ni main menu. Menu-menu yang kita tarik keluar daripada page ataupun post yang kita create untuk diletak di luar supaya boleh dicapai oleh pengunjung website kita. Okay, menu. Lepas tu kat sini ada shop, ada menu shop. Selepas kita dah install plugin WooCommerce, baru kita boleh create shop lah. Lepas tu ada kat sini registration membership. Ni satu plugin juga untuk kita create membership untuk website kita. Dan kat sini adalah cart untuk shop kita. Bila orang nak beli, dia akan add to cart. Saya tunjuk satu-satu. Ini ada depan sekali. Me ni adalah nama kepada front page saya. Ini front page. Front page ni saya letak link kepada social media saya. Contoh, kalau saya klik butang ini, dia akan pergi ke page yang kedua.
Ini page about me. Ni ada nama page kat atas ni. Ni. About me. Page ni kita create dan kita keluarkan menu dia di front page supaya bila orang klik pergi ke page about me. Patah balik ke depan. Klik me ni dia akan patah balik ke depan. Lepas tu yang lain-lain lah. Link. Saya letak Facebook, Instagram dan sebagainya. Alright.